إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى بأثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu semua mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wa qala Allah azza wa jalla ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Bertakwalah kamu semua kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya diciptakan pasangannya, dan dari mereka berdua ditebarkan lelaki dan wanita yang ramai. Bertakwalah kamu kepada Allah yang kepadanya kamu meminta hubungan silaturahim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu haznan idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an wa nahnu na'lamuhu wa na'udzubika min an nusyrika bika syai'an wa nahnu na'lamu wa na'udzubika wa nastaghfiruka bima la na'lam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan ini dapat kita bertemu lagi bagi menyambung bacaan buku kita Jalan Golongan yang Selamat. Kita masuk pada bahagian yang ketiga, muka surat 12, ciri-ciri golongan yang selamat. Ciri-ciri golongan yang selamat. Nombor 1, golongan yang selamat jumlahnya sangat sedikit di tengah banyaknya umat manusia. Tentang keadaan mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba lil ghuraba'i unasun salihuna fi unasin su'in katsir. Man ya'sihim aktsaru mimman yu'tihim mimman yuti'uhum aktsaru mimman yuti'uhum." Nabi kata, beruntunglah bagi al-ghuraba, yakni orang-orang yang asing. Al-ghuraba, golongan yang terasing. Unasun salihun, mereka adalah manusia-manusia yang saleh, orang-orang yang saleh, yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala lah. Tapi kebiasaannya kalau manusia itu dia baik di sisi Allah, maka di sisi manusia pun dia dipandang sebagai orang baik juga. Pada hakikatnya lah. Fi unasin su'in kathirin, di kalangan manusia yang jahat, yang keji perangainya ataupun akidahnya, kathirin, ramai. Maksud dia, orang yang baik ini sedikitlah kalau disebahkan dengan yang ramai. Sebab dalam hadis yang lain Nabi SAW cerita, kan, Nabi kata, ahli neraka ni daripada 1999 orang ahli neraka, seorangnya ahli syurga, kan. Jadi sahabat-sahabat rasa susah hati, dia berkata, Rasulullah, tunjukkanlah kepada kami siapakah di kalangan kami ahli syurga. Nabi kata,
Kan maksud dia bukan macam yang kamu faham tu. Kamu semua dah ahli syurga dah para sahabat kan. Jadi maknanya 999 daripada Ya'juj dan Ma'juj dan seorang daripada kalangan kamu ataupun kalangan orang yang beriman. Maksud dia gitulah. Ya'juj dan Ma'juj ni adalah manusia jugalah. Dia orang juga, bukan raksasa. Kan, orang. Tapi maknanya mereka ni ramai. Ramai, zuriat dia ramai sangat. Dan mereka ni orang yang kuat, yang gagah kan. Keturunan daripada Yafith bin Nuh. Turunan Nabi Nuh juga, kan? Itu dia. May ya'sihim akthar, barang orang yang mentaati, yang menderhakai mereka, yang tidak suka kepada mereka, kepada dakwah mereka ataupun ajaran yang mereka amalkan, lebih ramai daripada orang yang mentaati mereka. Min man yuti'uhum, lebih ramai daripada orang yang taat kepada mereka, yang suka kepada mereka. Itu dia. Jadi maknanya kita tengok memang macam itulah sunnatullah kan. Para anbiya alaihimussalatu wassalam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja, kata sahabat, kata Abdullah bin Abbas, kharaja alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, Nabi jumpa kami. Maka Nabi kata, urida alayya al-umam, ditunjukkan kepadaku umat semua tadi, semua umat. Kan di akhirat besok semua ditunjukkan kepada aku umat dan rasul mereka ataupun nabi mereka, yang jumlah dia 124,000 orang, nabi dan rasul. Hanya 300 lebih sahaja, 314 orang tu daripada rasul, yang lainnya semua adalah nabi. 124,000 orang dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kan Nabi cerita. Jadi maknanya ramai. Dan Nabi kata, faja'ala yamurru an-nabiyyu ma'ahu ar-rajul, maka dalam tu masa ditunjukkan kepada aku tadi umat seluruhnya, dan ada seorang nabi, kan, yang ikut dia seorang saja. Dia dakwah aja yang ikut dia seorang saja. Dan nabi ma'ahu ar-rahtu, dan seorang nabi yang ada bersama dia lebih kurang 3 orang sampai 10 orang. Ada nabi yang pengikut dia seorang, ada yang 3, 2, 3, 4 sampailah 10 orang. Kan? Dan ada nabi yang banyak kan. Jadi mana, dan paling banyak sekali adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang panjang ni cerita Nabi ditunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlah manusia yang sangat ramai. Nabi ingat itu umat dia, tak, itu umat Nabi Musa alaihi salam. Ni umat kamu. Ramai sangat kan. Tu. Dan dalam hadis yang lain sahabat tu, ya Rasulullah, umat kamu ramai sangat, macam mana kamu nak kenal umat kamu? Maksud dia kan, orang Islam yang beriman tadi macam mana nak kenal? Nabi kata, kamu tengok tak kuda yang banyak, pasukan kumpulan kuda yang banyak tadi, yang di kalangan kuda tu ada kuda yang dia punya muka dia ada tumpuk putih dan dia pakai sokin tu, kaki yang putih tu kan, sekerat lutut tu, empat gang tu lah. Macam itulah cara nak kenal umat aku yang beriman. Maksud dia kan, daripada asar ataupun kesan wudu. Kesan wudu. Itu dia. Ghurran muhajjalina yaumul qiyamah. Ghurran muhajjalin maksudnya yang bercahaya anggota-anggota wudu dia. Jadi kita ni, mana Nabi nak kenal kita, walaupun Nabi tak pernah jumpa kita sallallahu alaihi wasallam, dia kenal kita. Orang yang beriman yang ikut ni, dia mesti tengok anggota wudu kita ni bercahaya. Itu dia. Jadi maknanya nak cerita bahawa yang ikutnya, yang ikut Nabi SAW dan ajaran Nabi SAW ni adalah golongan yang sedikit. Adapun hadis yang cerita tentang Sawad al-Azam itu adalah hadis yang dhaif. Hendaklah kamu ikut Sawad al-Azam, yakni majoriti umat, jumhur. Maksud dia Sawad al-Azam kan, maksud dia kumpulan yang ramai. Nabi kata, apabila inna ummati lan tajtami'a ala dalalatin, hadis sahih, sesungguhnya umat aku tidak akan berkumpul di atas kesesatan, yang tu sahih bahagian tu. Adapun bahagian yang selepasnya, fa idza ra'aitumul ikhtilafa fa 'alaikum bis-sawadil a'zam, itu yang dhaif jumlahnya. Apabila kamu melihat perselisihan di kalangan umatku, maka hendaklah kamu berada di kumpulan yang teramai di kalangan umatku. Hadis yang dimaksud disebutkan, mana disebut diwar-warkan pada orang, tapi hadis ni maksud darjat dia dhaif, lemah dari sudut sanad dia. Hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
faqrah ataupun bahagian yang pertama itu adalah sahih. Inna ummati, sesungguhnya umat aku tidak berkumpul di atas kesesatan. Kan? Tidak akan ijma' di atas benda yang tak betul. Tak ada ijma' di atas benda yang tak betul. Itu sahih bahagian tu. Bahagian yang lemahnya adalah apabila kamu melihat perselisihan di kalangan umatku, maka adalah kamu mengikut jumlah yang teramai. Maksud ikut yang majoriti. Itu tak sahih. Hadis itu dhaif. Disebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab dia Silsilah Dhaifah. Itu. Baik. Wa may ya'sihim aktsar. Orang yang menderhakai mereka, orang yang menentang mereka sangat ramai. Kita tengoklah setiap zaman ni macam tu. Setiap zaman, hatta di zaman kita sekarang ni macam tu. Golongan yang nak ajak kepada sunnah tadi kan, di label dengan macam-macam label yang tak seronok didengar lah. Di antaranya tuduhan sebagai Wahabi. Ataupun macam lagi gerakan Salafiyah Jihadiyah, macam-macam lagi depa label. Kan, label yang kita ni tak seronok dengar. Kan, label kipas udang tu seronok lagi dengar kan. Kicap kipas udang. Masuk iklan kipas udang. Tapi label ni kita tak seronok dengar kan. Jadi macam tu, dia tuduh benda tu dia nak kata yang tak baik lah pada kitanya. Bukan kata yang baik. Dia tak tuduh Muhammadi. Kalau dia sebut kata Muhammadi, nampaknya sangat nama tu nama Nabi Muhammad SAW. Tapi dakwah yang mereka nisbahkan kita ni kepadanya adalah Wahabi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bapa dia tu Abdul Wahhab, dia tu Muhammad. Kenapa tak kata puak-puak Muhammadi? Sepatutnya mereka kena kata puak-puak Muhammadi ni duk memecah belahkan masyarakat, duk cerita hak tu tak boleh, hak ni tak boleh, hak tu bid'ah, hak ni bid'ah. Apa yang tak bid'ahnya? Naik unta lah pergi Mekah, dia kata. Hak ni bukan orang biasa cakap ni, orang yang sorban pangkah atas kepala, lepas tu sidai sorban lagi atas bau tak cukup sini, tambah lagi sini. Duk ceramah dalam TV apa semua kan. Cakap macam tu. Kalau semua bid'ah lah, naik unta lah pergi Mekahnya. Kan? Mak nak cerita kata dia tu apa takrif bid'ah di sisi dia, kita pun tak faham apa benda. Kan? Sedangkan kita telah jelaskan bahawa takrif bid'ah ini sesuatu yang tidak ada dalam ajaran Nabi SAW dan para sahabatnya dari sudut ibadat. Itu takrif bid'ah. Adapun takrif maksud dia yang mereka faham ni mungkin semua sekali lah. Makan dengan sudu dengan garpu, itu tak ada dalam sunnah Nabi SAW. Dalam botol ni mana ada. Kan? Guna gadget-gadget ni dalam pengajian mana ada. Aircon pun tak ada, jam pun tak ada. Maknanya gitu. Jadi pening kepala. Dia yang pening kepala, kita tak pening. Dia yang pening. Tu cerita dia. Jadi macam tu. Mana nisbah orang nisbah bagi betul lah. Kalau nak tuduh orang ni, puak-puak ni, mereka ni berfahaman dengan fahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang beriman dengan Al-Quran tadi, dengan sifat-sifat Allah Ta'ala seperti mana yang Allah Ta'ala cerita, tanpa tamsil, tanpa takyif, tanpa tashbih, kan? Tanpa ta'til. Beriman macam tu. Amiruha kama ja'a, maksudnya ikut macam mana Allah Ta'ala kata, hak tu sudah, faham dekat tu sudah, berhenti macam tu. Tak usah duk guna akal, pusing sana, pusing sini, kan? Kali dia jadi serabut dan dia jadi was-was. Tu dia. Nisbah kepada puak-puak Muhammadi. Dia pun tak maulah nak nisbah kita kepada puak Muhammadi sebab Nabi kita nama Muhammad SAW. Padahal dakwah kita ni adalah dakwah mengajak kepada ajaran Nabi SAW yang tulen. Nabi kata hak tu lah. Jadi para ulama kita tak boleh pakai ke? Siapa kata para ulama kita tak boleh pakai? Pendapat dia apa? Tapi nak ceritanya para ulama kita ni orang-orang yang tidak maksum. Tak maksum. Kadang-kadang dia tersilap di atas ijtihad dia dapat satu pahala. Dia betul dalam ijtihad dapat dua pahala. Jadi kita orang yang belajar, yang menuntut ilmu, belajar. Mana kita tidak menafikan ketinggian darjat ilmu para ulama kita, para imam kita kan. Dan para imam kita sudah berpesan kepada kita, bila mana kamu tengok hadis sahih, itulah dia mazhabku. Jelas, senang. Kan? Tu. Jadi mana nak cerita ke orang ni nak tukar mazhab, apa benda kan, nak pergi Mekah tukar mazhab. Kan? Tu dia. Jadi itu cerita tukar mazhab. Benda kita beramal dengan hadis yang sahih, itulah dia mazhab para imam kita.
kita menyintai para imam semua tadi kan. Tu. Baik, tu cerita dia. Jadi maknanya kita nak kena faham bahawa apa Nabi kata tu macam tu yang berlaku hari ni kan. Dan sebelum kita pun macam tu juga berlaku dia. Dan selepas kita pun macam tu juga akan berlaku. Macam mana akan berlaku? Macam mana kamu tahu? Kita tahu dengan sebab apa yang Nabi cerita tadi kan. Nabi kata ni mukjizat. Ni mukjizat Nabi SAW. Nabi cerita benda-benda yang akan berlaku. Zaman sahabat belum berlaku lagi. Zaman sahabat belum berlaku lagi. Maknanya semuanya ikut ajaran Nabi SAW tanpa ubah-ubah apa tak, tanpa takwil-takwil apa tak, kan? Itu dia. Kecuali ada dalam beberapa masalah fiqh, masalah kefahaman hadis, kan? Dia, masa Nabi masih hidup SAW, Nabi cakap jangan seorang pun semayang asar hingga kita sampai ke perkampungan Bani Al-Quraizah, kan? Bani Quraizah. Jadi ada sahabat yang dalam perjalanan tadi, mana ada yang masuk waktu asar, ada yang berhenti semayang asar, ada yang tak semayang asar, terus jalan. Kan? Jadi maknanya hak ni faham kata Nabi macam tu, yang tu faham kata Nabi macam tu, tapi mereka tidak berpecah belah macam kita hari ni kan. Dalam bab kunut subuh mereka nak benci kat kita, habis benci dah. Kalau boleh tengok kasut kita pun dia tak mau. Masuk masjid, kasut dia ni ada orang, Allah, tak syok. Sampai macam tu sekali kan. Jadi benda fiqh, kefahaman hadis tadi kan. Itu dia. Jadi maknanya tak jadi masalah apa. Depa yang berasa takut lebih. Kita ni nak ajak kepada ketulinan ajaran Islam tadi. Mukjizat Nabi SAW, cerita apa yang akan berlaku. Dah 1400 tahun kan. Itu dia. Benda tu berlaku hari ni. Dan sebelum kita pun dah berlaku. Mana selepas generasi yang terbaik tu dah berlaku benda tu. Dan cerita tentang percanggahan pendapat ni juga berlaku di zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Macam tu tadi, macam cerita tentang solat di di perkampungan Yahudi Bani Quraizah tadi kan. Itu berlaku sampai kepada Nabi berita tu. Nabi tak mencela yang A, Nabi tak mencela yang B. B tak dicela, A pun tak dicela. Tak masalah apa. Ini pengakuan ikrar Nabi SAW tentang masalah ijtihad para sahabat tadi. Ijtihad. Kau ni dah berijtihad, kau tu dah berijtihad. Kan? Itu cerita dia. Baik. Di dalam kitab suci Al-Quran, Allah Azza wa Jalla memuji mereka dengan firman-Nya, wa qalilun min ibadiyas syakur, wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersyukur ni sangat sedikit lah, tak ramai. Syukur ni apa dia? Kata Ibn Hajar dalam kitab dia Fathul Bari, buat apa Allah Ta'ala suruh, tinggal apa Allah larang, tu syukur. Senang. Apa makna syukur? Kata Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, cuba baca dalam kitab Fathul Bari, dicerita dalam Kitabur Riqaq, bab Kitabur Riqaq, huraian hadis tu. Dalam tu cerita tentang syukur. Apa makna syukur? Syukur imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, buat Tuhan suruh apa yang Tuhan suruh, tinggal apa yang Tuhan larang. Itu makna syukur. Bukan syukur alhamdulillah, kan? Itu dia. Baik. Itu mungkin sebahagian daripada dia kan, nak menjelaskan kesyukuran kepada Allah Ta'ala tadi. Itu qalil. Dalam ayat Quran kan, Allah sebut sedikit yang bersyukur, ya. Yang banyaknya yang tak berapa baik Allah Ta'ala sebut. Begitu juga dalam hadis kan, Nabi sebut dalam Kitabur Riqaq, Sahih Bukhari, Al-Bukhari itu maknanya hadis Sahal bin Sa'ad dan hadis Ibn Abbas tu, maknanya Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nasi. Dua nikmat yang terpedaya padanya oleh kebanyakan daripada manusia, iaitu nikmat sihat dan nikmat waktu lapang. Jadi katsir, kebanyakan kan. Jadi maknanya yang sebaliknya tu qalil, banyak lawan sikit. Jadi sedikit Allah Taala puji golongan sedikit. Kalau kita tengok pun makan kan, makan sikit
lagi baik daripada makan banyak. Makan banyak ni dia mudarat, makan sikit ni bagus untuk kesihatan apa semua kan. Tengok dari sudut tu kita fikir macam tu. Baik, tentang sedikit ni, pujian untuk golongan yang sedikit dalam di antara surah-surah dalam Al-Quran, kita boleh buka dalam surah Al-Baqarah ayat 83. Ayat 83, kan? Surah Al-Baqarah. Nampak tak? Surah Al-Baqarah 83. Allah kata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsanan wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husnan wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Tengok, Allah sebut illa, kan, kecuali sedikit. Qalil makna apa? Sedikit. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan Bani Israel, kan, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapa. Tengok, kan. Jadi ayat Al-Quran ni Allah bila sebut tentang tauhid, tentang mengesahkan dia, mengabdikan diri kepada dia, Allah Ta'ala akan letakkan selepas tu ayat buat baik pada ibu bapa. Mana sangat besar lah. Selepas mentaati Allah Ta'ala, maka mentaati ibu bapa tadi. Kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, kemudian kamu tidak memenuhi janji itu. Contoh tentang Bani Israel, kan. Tapi kalau kita pun perangai macam Israel juga, ayat ni kena untuk kita jugalah, kena kat atas kita. Kecuali sebahagian kecil, qalilan minkum, daripada kamu. Maknanya yang ada menepati janji, yang ada ikut apa Tuhan duk suruh ni sikit sangat, tak ramai. Dan kamu selalu berpaling. Dan kita sendiri, realiti yang berlaku dalam kehidupan kita pun macam tu juga. Kadang-kadang kita berjanji dengan orang, kawan-kawan kita berjanji dengan kita, janji hari Sabtu kopi rumah hang. Kita pun masaklah macam-macam dengan udang galah dengan apa kan. Semua ada kita masak tadi. Tiba-tiba dia buat telefon pun tidak, apa pun tidak. Warnanya kan, apa perasaan kita? Kan, nak marah lah kan. Nak marah. Kita dah standby. Kita dah tak pergi mana hari tu, kita dah cancel semua program kita kan. Kawan 10 tahun tak jumpa, janji nak mai hari tu, tiba-tiba tak mai. Telefon pun tak angkat, apa mesej pun tak jawab kan. Lama-lama cari kawan tu mati. Allah. Kan? Cari mati. Tak apalah, mati dimaafkanlah kan. Ataupun ya, macam tu cerita dia sakit ke dia tak amalnya tu, dimaafkanlah. Tapi kalau sengaja kan, anda telefon pun tak jawab. Tu. Jadi macam tu. Kemudian dalam ayat 88 selepas tu, cerita macam tu juga. 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Wa qalu, dan mereka berkata, qulubuna ghulf, hati kami ni tertutup. Ghulf, ghilaf. Maksud dia ghilaf ni bahasa Arab, ghilaf ni sampul surat. Hati kami ni bersampul. Apa dia maksud dia? Bersalut. Hati kami ni bersalut, tertutup. Bal la'anahumullah, bahkan Allah Ta'ala laknati mereka bikufrihim, dengan kekufuran mereka, puak-puak Israel ni. Faqalilan ma yu'minun, maka sangat sedikitlah di kalangan mereka yang beriman. Sikit sangat. Macam cerita Abdullah bin Salam kan, sahabat Nabi kan. Dia kata dalam hadis tu, masa Nabi SAW sampai di Madinah tadi kan, aku tengok muka dia bukan muka penipu.
Dan apa yang Nabi mula cakap? Dia kata, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ifshus salam, bagilah salam. Perkataan yang mula-mula aku dengar daripada mulut Rasulullah SAW, kata Abdullah bin Salam, ulama Yahudi tu kan, yang aku dengar mula Nabi sampai ke Madinah tu, Nabi mula cakap, wahai manusia, sebarkanlah salam, ifshus salam. Kan? Jadi maknanya kita ni bila tengok orang Islam, kita bagi salam lah. Kan? Tak kira lah kita kenal ke tak kenal ke. Tapi hari ni di antara tanda-tanda kiamat tu lah, salam hanya untuk orang yang dikenali. Tapi hari ni kita susah juga. Ni Islam ke tak Islam lah. Tengok muka dia kan, rambut merah apa, penyapu ya, penyapu plastik merah tu kan. Kan? Jadi maknanya gitu. Kita pun dia ni tengok budak perempuan ni Muslim ke tak Muslim lah. Dengan pakaian dan dengan rambut dia, dengan telinga dia tindik, bukan satu, dah 5 tindik telinga. Telinga dia tu semua dah tindik ni kan. Dengan hidung dia tindik lagi kan. Tak tahu. Maknanya hidung tindik tak masalah apa lah. Nak ceritanya kita ni tak boleh nak beza dia kan. Muslim ke tak Muslim ke. Jadi macam tu. Anak siapa tu kan. Tak tahulah anak siapanya kan. Jadi kita sebagai ibu bapa ni, jangan kita ya bertuduhnya anak kita ni togel. Kan. Lepas tu jangan kita ya pakai baju elok apa tidak menampakkan tubuh badan kita. Tapi anak kita, sebahagian mak ni saya nampak dia ni syok. Tahu tak syok? Syok ni bahasa Kedah kira syok ni seronok sungguh lah. Anak dia pakai macam tu. Biar dia pakai seluar dia punya seluar jin tu ketat punya lah ketat, dia punya cawat seluar tu sejengkai. Bukan ustaz nak mencarut, tapi benda ni kita nampak kan, kita geram tengok makcik ni, makcik ni pakai dengan jubah, dengan tudung anak dia ke siapa, tapi takkan bukan anak dia kot. Sampai macam tu. Salah siapa? Salah kita mak bapak tadi kan. Kita didik anak kita macam mana? Salah. Agak malahnya tu lah. Tunjuk kat orang, 3 jari mai kita, 1 pergi kat orang. Tapi anak saya kecil lagi tak apalah, saya boleh kata lah. Kan? Jadi cuba mak tadi dia ajak, anak tadi ajak, didik anak dia. Tapi bila anak dia dah jadi buluh dah, jadi pokok kayu getah dah, tak nak buat apa dah. Masa rebung tu kita boleh ajak dia, kita boleh didik dia dengan pakaian dia. Sekarang ni kita tengok rata-rata tempat tak boleh nak beza lah, Muslim dengan tak Muslim, Muslimah dengan tak Muslimah, tak boleh nak beza, susah. Pemakaian. Saya cukup nak marah. Saya di kampung saya tu, saya duduk pergi tegur budak-budak perempuan tadi kan. Kau bukan cerita saya baik, cerita silap cerita pasal saya, kawan saya. Kan? Jadi kita pergi tegur, adik, kan, tak boleh macam ni kan. Pakai macam ni, lepas tu lagi kawan jantan no mai ambil, ni jantan ni mai ambil. Mak dia tak tahu, syok kot. Tengok kan. Biar macam tu saja. Kata, kau tak tegur anak ke? Tak tegur lah, tak larat nak tegur. Dia kata, tak boleh lah. Kena tegur. Kan? Patut kampung kita hujan tak turun punya lama. Budak tu dia dah kan macam tu. Dia agresif, dia marah kan. Dia ketuk tingkap rumah dia, pecah habis semua apa kan. Dia tak tahulah macam-macam perkataan keluar pada mulut dia kan. Kita ni kesian tengok, ya Allah kan. Tak apalah, tak ada hidayah lagi. Dia bangga, dia boleh buat macam tu depan kita. Dia boleh tunjuk jari kat kita, ni orang tua ni yang beruban janggut dia, aku tak respect sikit pun. Dia kata macam tu kat kita. Kalau aku muda-muda dulu, hang tahu aku nembuh macam mana kan. Tu dia cerita dia. Jadi macam tu. Tapi kita fikir banyaklah kita buat nak orang, kita berdosa dah. Bukan kita berdosa, mana lagi masuk penjara pula kan. Tapi kita nasihat cara elok lah. Nasihat cara elok. Kita bagi tahu, wa ma alayka illa al-balagh. Harap doa-doa satu masa dia dapat hidayah. Tapi kita mak bapak ni kita kena ambil berat. Anak kita kecil tu insya-Allah. Tapi bila dia dah naik sekolah menengah, dah naik sekolah universiti apa semua, kan, dia mengaji dengan kawan dia lebih banyak dia mengaji dengan kita. Tu susahlah. Tu pandai-pandai mak bapak fikir macam mana nak buat anak-anak ni. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu, Tuhan kata, dan keluarga kamu daripada api neraka. Jangan kata peliharalah kamu saja. Dah, Allah tak kata macam tu. Allah kata peliharalah diri kamu dan keluarga kamu. Sayang kat anak-anak kita ni, ya Allah, ni buat benda maksiat ni kan. Maksiat, dia pun dah faham kata maksiat tu berzina. Bukan maksiat tu berzina saja. Tak tutup aurat pun maksiat. Kan? Tu jadi macam mana kita tengok, ya Allah, nak piduk lautan dengan kera monyet pun
Hutan pun mereka dah ceroboh habis dah. Bukit Bukau dah gondol habis dah. Kan? Jadi nak bawa anak keluarga kita pergi duduk lautan lari pada manusia akan susah juga, sebab kita disuruh menyampaikan kepada manusia. Jadi kita doa kepada Allah Ta'ala supaya zuriat kita tadi zuriat yang salihin, salihat. Bila zuriat kita zuriat yang soleh, bila kita dulu soleh, insya-Allah zuriat kita zuriat yang soleh, wallahu yatawallas salihin, Allah akan jaga orang-orang yang soleh. Macam Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu wa rahimahullah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dia ni bila jadi raja, bila jadi khalifah, dia balik rumah dia kata kat bini dia, "Hang boleh tak? Kan tolong aku, tolong apa? Bagi balik segala barang kemas. Ayah hang dulu ambil bagi kat hang, hak tu hak rakyat punya. Bagi barang kemas kat aku nak pergi hantar balik dekat Baitul Mal." Segala kerabat dia tarik habis segala keistimewaan, sampai dia pun sakit hati kerana dia beracun dia. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Masa dia nak mati, kawan dia tanya, "Anak ramai, hang tak tinggal apa ke anak hang?" Ya. Tinggal rumah ke, tanah ke, kebun ke? Tak ada apa tinggal kat anak. Dia kata apa? "In kanu salihin, wallahu yatawallas salihin." Kalau mereka orang-orang yang soleh, Allah akan jaga orang-orang yang soleh. Itu dia, tengok kan. Jadi kita nak anak-anak kita ni orang-orang yang salihin dan salihat, supaya Allah Ta'ala jaga mereka. Itulah dia. Kita nak jaga anak kita dekat mana aja kan. Sebab itu kita berdoa pada Allah Ta'ala. Jangan putus asa daripada doa tadi kan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama kan. Doa minta tadi. Allah Ta'ala jadikan kita tadi orang-orang yang saleh, dan keluarga kita keturunan orang-orang yang saleh. Itu dia. Jadi kita sekarang ni, zaman kita sekarang ni, kita kena fikir agama untuk anak kita lebih daripada dunia untuk dia. Tapi manusia hari ni kebanyakannya dia fikir, anakku esok ni apa dia aku nak buat, aku nak susun supaya dia jadi apa ni, kan? Sulung nak jadi engineer, nombor 2 doktor, nombor 3 nurse, kan? Nombor 4 apa lagi kan? Apa lagi kerja peguam. Mana biar dalam anak dia tu yang 10 orang tu semua kerja dia ada dalam bidang tu. Tak ada masalah apa benda ni. Tapi nombor 1 tu agama. Agama. Lah ni kan nak bagi tahu. Hak Kristian pakai kopiah berlambak, pakai baju Melayu berlambak sekarang ni. Duk pergi masjid juga, tapi dia Kristian. Pergi masjid juga. Ustaz cakap cipu ke? Tak, ni saya dapat satu sanad Ali. Sanad Ali tu lah sanad Ali. Dekat dengan perawi lah, ataupun dekat dengan peristiwa tu kan. Orang tu cerita kat saya sendiri gini kan. Orang Melayu kita, dia dalam Kristian 15 tahun dah tu. Tapi pakai kopiah, ada janggut, pergi masjid semayang, belajar baca Bible, beramal dengan Bible semua. Ramai kan? Jadi kita sedar dengan tak sedar je. Jadi anak-anak kita tu macam mana agama dia hari ni? Nak tanya sekolah rendah, subjek agama ada berapa aja? Sekolah menengah, subjek agama ada berapa ya? Universiti langsung dah tak ada ya. Kan? Nak harap kepada kafar petang-petang tu ya, tu pun bukan semua mau buat hantar. Takat mengaji Quran ya, mengaji Quran bukan faham Quran pun. Khatam Al-Quran, lepas khatam tu kira khatam terus, tunggu dia mati pula lah. Orang tolong baca Yasin kat dia. Hak tu lah kan. Kesian sungguh lah. Ni di bandar-bandar, di kampung-kampung lagi teruk. Saya ni orang kampung. Kita semua mungkin orang kampung kot, kebanyakannya. Sini pun kampung juga kan. Tapi kampung bandar. Kan? Kampung di sana tu teruk. Dah susah hidup ni, susah. Kan? Makan tu orang kata, kerja pagi untuk makan pagi, kerja petang untuk makan petang. Dah susah dunia. Dengan Tuhan pula tak kenal. Semayang ni jauh lah. Sampai nampak kampung ni, aku ni mai kampung Qarya Tusuk ni, tengok ni. Surau tengok kan. Surau ni hari raya ya ada orang. Hari lain tak ada. Tu dia, sampai tak ada dengar kalimah Allah. Susah. Hidup susah. Betul lah Allah Ta'ala kata saya, "Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma." Kan, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Siapa yang berpaling daripada minati Allah Ta'ala, hidup dia sempit. Sempit sungguh hidup mereka tadi. Dah susah dunia, akhirat lah tak tahu macam mana.
jauhkan daripada agama tu. Baik. ayat 246. Surah yang sama 246. Nampak tak? 246. Silap apa? La junah. Bukan. Saya silap tulis ni. Bukan 246. 246. Ada? La junaha alaikum. 246 ke 245? Al-Baqarah. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa. Itu kan? Oh, ayat ni saya silap di sini ni. Berapa enam? Oh, ayat panjang Oh, saya tengok 236, mata tak pernah nampak dah. Ni dia. Kan? Kita duk ingat muda lagi, rupanya dah tua. Mata tak nampak dah. 246. Ya, tu dia. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum. Apabila difardukan ke atas mereka peperangan, tawallaw, mereka semua berpaling, illa qalilan, kecuali sedikit, minhum, dari mereka. Wallahu alimun bizzalimin. Itu dia. Cerita pasal sikit kan. Lagi dalam ayat 249. Sama juga. Cerita pasal sikit juga. Panjang juga ayat dia. Ayat ujung tu. Kan? Qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilah. Tengok. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Ni cerita pasal Jalut dengan Talut kan? Jalut dengan Talut. Berapa Allah Taala kata daripada puak yang sedikit menang di atas puak yang ramai dengan izin Allah Ta'ala. Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Lagi surah An-Nisa pula, ayat 46. Ini cerita pasal cerita golongan yang sedikit lah. Allah Ta'ala sebut kebaikan dan pujian ke atas mereka. Ayat 46 surah An-Nisa. Apa tak? Ayat ujung sekali tu kan. Fala yu'minuna illa qalila. Maka mereka tidak beriman kecuali sikit saja yang beriman. Ramainya tak beriman kan. Itu dia. Jadi kita minta lah, kita ni Allah Ta'ala letakkan kita di dalam golongan yang sedikit yang beriman itu kan. Golongan yang sedikit yang berjaya itu. Sebab itu dipanggil sebagai Ta'ifah Mansurah, kumpulan kecil. Ta'ifah ni kumpulan kecil yang mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lagi surah yang sama ayat 66. 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna katabna 'alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Aduh. Walau anna katabna 'alaihim, kalaulah kami fardukan ke atas mereka bahawa hendaklah kamu semua bunuh diri kamu. Kalaulah macam tu Allah kata, au ikhruju min diyarikum, atau kamu semua keluarlah daripada rumah kamu. Kalau Allah kata macam tu, ma fa'aluhu, nescaya tidaklah mereka melakukannya, illa qalilun minhum, kecuali yang sedikit daripada kalangan mereka. Sikit je.
yang buat kalau Allah Ta'ala fardu macam tu kan. Tak ramai yang akan buat. Kemudian dalam surah yang sama juga, ayat depan lagi, ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Malah لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Nescaya kamu semua akan mengikut syaitan illa qalila, kecuali sikit saja. Yang ramainya ikut syaitan. Syaitan ni dia guna kebijaksanaan dia habis-habis. Dia ni bijak, cerdik, daripada keturunan yang bijak, cerdik. Sebab tu orang biasanya yang bijak, cerdik ni ada yang sombong kan. Yang sombong ni bukan orang biasa-biasa ni kan. Bukan orang jenis kutip botol plastik tin tepi jalan tu. Dia tak sombong dia tengok kan. Tapi biasanya orang yang sombong ni, yang ada bijak-bijak sikit, dia bijak ni dia pandai buat. Sebab tu dia boleh menghasilkan macam-macam kan dengan izin Allah. Yang kutip plastik tepi jalan tu, dia tak sombong kan. Jadi macam tu. Jadi syaitan ni turunan yang bijak, itu iblis tu kan. Kerana kebijaksanaan dia tadi, dia nak sesatkan anak Adam. Dia dah sumpah depan Allah Ta'ala. Dia tak suruh orang tu berzina. Dia kata haram zina dia tak. Tak. Sebab tu Allah ajak. Allah kata wala taqrabuz zina. Allah ajak kita. Allah kata jangan kamu menghampiri zina. Kan? Sebab iblis, syaitan ni tak suruh orang tu berzina. Dia tak ambil jalan shortcut macam kita tak. Jalan hak boleh jalan hak 500 meter tu dia tak heran. Dia boleh bawa jalan yang 500 km tu, dia kona pusing lalai kali dapat dekat dia. Padahal kalau ikut jalan yang 100 meter tu kan, dekat dia. Dia ambil 500 km tu. Yang penting dapat kat aku. Dia kata. Dia tak suruh orang berzina, dia tak suruh orang mencuri. Dia tak suruh orang makan rasuah. Tapi dia pusing supaya orang tu dia dapat cari alasan. Alah. Kan? Ni hadiah kat rasuah. Kan? Tu jadi macam tu. Dia guna kebijaksanaan dia. Dia nak sesatkan kita. Macam orang kita rajin puasa sunat lah kan. Rajin puasa sunat. Benda sunat ni kan. Puasa dia orang tak tahu. Kita dengan Allah Ta'ala je. Melainkan kita pergi cerita kat orang. Kalau sembahyang ni orang nampak. Hatta kalau kita puasa kita tak habang, isteri kita pun tak tahu, suami kita pun tak tahu kan. Tapi isteri nak puasa sunat kena minta izin suami dulu lah. Suami tak payahlah. Nak minta izin kat aku nak puasa boleh tak? Minta izin kat bini dia. Tak payahlah. Kalau isteri minta, abang nak minta izin puasa sunat boleh tak? Tak boleh. Tak usah puasa lah. Kan? Itu cerita dia. Jadi maknanya kita ni kalau puasa sunat umpamanya hari Isnin hari ni kan. Aku kalau aku minum lagi orang kata aku tak puasa, orang kata aku kalau aku minum orang kata aku tak puasa hari ni, padahal memang tak puasa sungguh. Dia pun tahan dahaga minum larita lagi. Kan? Memang tak puasa sunat sungguh hari Khamis. Anak ni tu mah setan tadi kan ni masuk ni. Jarum dia halus kita tak berasa. Doktor punya jarum tu pun kita tak apa nak berasa sangat kan. Cumanya saya sendiri tak boleh tengok jarum. Tengok jarum lagi jalan bumi jadi macam tu. Kan, mana yang doktor ambil ni kita kena tengok kot ni. Kalau nak satu rasa kita aku kemas dah kot. Tengok lagi tak boleh nak jalan dah. Kan, tu cerita dia. Jadi maknanya syaitan tadi, iblis tadi. Keturunan dia pun guna macam-macam cara tadi. Jadi sedikit yang selamat. Sedikit saja yang selamat. Cerita hak puasa tu lah. Kita berjalan-jalan kawan kata marilah minum air dulu. Kena teh dulu. Hari ni Khamis lah. Kan? Hari ni hari Khamis lah, hari ni hari Senin lah. Oh, dia puasa Nampak? Kita tak cerita kita puasa apa, tapi kita sebut hari Khamis nak bagi kawan kita tahu kan. Jadi benda tu dia rosak tau ni. Dia rosak tau ni. Jadi maknanya ria apa semua, sum'ah. Jadi kan dia boleh masuk dalam ibadat, dia boleh masuk. Kita beribadat dengan Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala tadi kan. Tapi dia jadi
dosa. Dosa bukan dosa kecil pula, dosa besar. Itu dia. Jadi yang mana selamat? Sedikitnya yang selamat. Jadi macam mana kita nak buat? Doa ialah. Sebab kita tak memiliki hati kita kan. Doa ialah pada Allah Ta'ala. Doa riak, jauh daripada riak teriak, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu, kan doa. Lepas sembahyang doa kan, minta Allah Ta'ala jauh daripada benda riak dan sumah apa semua tadi kan. Sebab apa? Dia hapuskan segala amalan kita, hapuskan amalan yang kita riak padanya tu lah. Penat sajalah kita buatnya. Penat kan tu. Dia mari. Kan. Gimana tu? Baru taklim, belajar. Kan, belajar agama kan. Jadi dia akan masuk ke tu. Dia suruh kita buat baik. Syaitan ni suruh kita buat baik. Tapi dalam kebaikan tadi dia masukkan racun dia ataupun jarum dia. Sebab itu panggil talbis iblis. Ada satu kitab cerita pasal talbis iblis. Macam mana dia tipu orang-orang yang yang beramal tadi kan. Sebab tu kata Ibnul Jauzi dalam kitab dia, Ibnu Qudamah dia ringkaskan kitab Ibnul Jauzi Minhajul Qasidin tu kan, cerita bab ikhlas muka surat. Kalau kitab terjemahan tu 654 ataupun 564, saya pun dah jadi confuse lah. Muka surat tak apalah cerita. Ustaz nak kata dia baca buku tu, kan. Nak tahu dia ni ustaz ni cerita tadi dia baca buku. Syaitan masuk kan. Tu. Dia nak riak tu. Dah cerita mananya buku tu kan kita baca. Dia sebut pasal ramai orang yang berilmu. Binasa semua manusia kecuali orang yang berilmu. Dia kata dalam kitab tu, bab ikhlas tu kan. Binasa semua manusia binasa, celaka semua manusia kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu semua celaka. Kecuali orang yang beramal. Orang yang beramal semua celaka kecuali orang yang ikhlas. Dia punya pokok dia, akar dia tentu. Akar dia di situ ikhlas. Allahu Akbar. Ikhlasu tatakhallasu. Warak kata. Ikhlas ni susah lah. Kan? Ikhlas ni itu benda yang susah. Tapi kita nak minta doa ke Allah Ta'ala lah bagi kita ikhlas. Saya tiap-tiap tahun duduk sembahyang di Masjidil Haram. Saya tiap-tiap tahun sembahyang di Masjidil Haram. Mana tiap-tiap tahun dia pergi umrah lah tu. Ataupun tiap-tiap tahun pergi haji. Saya ni Arafah ni semua tempat saya pijak dah. Kemah saya tengah kan. Jadi macam tu kan, setan dia masuk ke kita ni kan. Nak jaga dalam percakapan kita kan. Bisa. Dia nak ambil kita ni. Kita contohnya, dia dah sumpah pada Allah Ta'ala dah, la uwiyannahum ajma'in kan. Illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Dia nak ambil kita ni, nak ambil sungguh. Dalam kerja buat kita, bangun tidur kita, dia duduk tunggu. Bil mirsad. Duduk tunggu bila kita lalai. Itu dia. Baik. Ayat 83 dah. Ayat 155. Ya, dah surah An-Nisa. Baqarah kemarin tu. Surah An-Nisa ayat 155. Kan? Tak apalah misal tu kan. Misal tu terlupa bukan mengantuk, terlupa. Kan? Baik ya? Dia main tajuk kan malam mengantuk siang. Aku mengantuk lah ni, tak lah semalam pukul berapa? Aku terjaga semalam pukul 3 pagi, tak boleh lena dah. Nak buat apa lagi? Tengok nampak Quran atas meja tu. Kan? Jadi dia masuk kan. Jadi gitu. Mana dia kita kena mengenali kan, kena belajar, berlatih supaya apa, jaga hati kita. Susah nak jaga hati ni kan. Benda dalam kita tak nampak, dia susah nak jaga. Tak kira lah hang janggut panjang ke pusat pun ustaz kan. Sorban tutup telinga pun. Kan? Susah ni bab hati ni kan. Allah, tambah orang suara sedap kan. Lagi susah nak jaga hati dia. Betul tak? Dia baca Quran suara sedap, dia sendiri tahu kita dia suara sedap. Alhamdulillah suara saya tak sedap. Kan? Kalau suara kita sedap baca Quran. Tapi baguslah disuruh kita menyedapkan, kena jaga di sinilah. Kan? At-taghanni bil Quran tadi disuruh kan.
baca Quran dengan sedap apa semua kan, disuruh. Tapi nak kena jaga, sebab dia nak kena jaga lebih lagi lah pada orang yang baca tak sedap kan. Tapi dia dapat mizmar min mazamir Daud kan. Ada satu hadis Nabi kata kepada siapa? Abu Musa kan. Abu Musa Asy'ari. Ya. Nabi dengar dia baca Quran. Engkau telah diberikan mizmar Ali Daud. Mizmar maksudnya seruling suara apa? Keluarga Daud. Mizmar min mazamir Ali Daud. Atau maqam Nabi sallam. Mana Nabi Daud ni suara sedap kan. Kan, suara sedap. Jadi orang suara sedap ni seronok lah. Jadi seronok mana dia nak kena jaga lebih pada orang lain lah. Hati dia tadi. Oh, hati ni kan. Hati ni tu dia lah, dia cerita dia. Baik. 155 tadi kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim biayatillahi wa qatlihimul anbiya'a bighairi haqqin wa qawlihim qulubuna ghulf bal taba'a Allahu 'alayha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Last kali tu. Maka tidaklah mereka beriman kecuali sedikit saja. Sedikit ya. Kan? Kebanyakannya tidak beriman. Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 13. Al-Maidah 13. Lepas surah tu lah. Lepas surah Nisa tu kan. Ayat 13. Ada. Ayat ujung juga. Ayat ujung tu kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi wa nasu hazzan mimma dhukkiru bih wa la tazalu tattali'u 'ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum. Itu dia kan. Kerana mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka, kami laknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras seperti batu keras. Batu tu keras, batu tu keras lagi hati manusia. Batu ni keras dia boleh pecah keluar juga air kan, ataupun setitis air selama bertahun-tahun tadi berlubang batu tadi kan. Tapi hati manusia ni keras sungguh. Keras sungguh perangai sifat dia kan. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya. Tu tengok. Ni ubah perkataan Allah Ta'ala. Allah kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dia kata istaula. Kan? Dia kata Allah bersinggah sana di atas arasnya. Di atas arasnya. Kan? Bukan duduk di atas aras macam tu dah lah. Di atas arasnya. Kan? Bersinggah sana. Istawa. Dia kata tak, bukan mana istawa. Kalau mana istawa jadi makhluk, dia kata kena ubah. Dia pandai pada Allah Ta'ala pula. Dia pandai pada Nabi pula. Dia kata kena ubah istaula. Kalau tidak, kita ni mujassim. Kita kata Allah Ta'ala ni berjisim macam makhluk. Ada anggota-anggota tu kan. Kita kata dah, kita beriman dengan Allah Ta'ala. Macam mana Allah kata, macam tu Nabi dia kata. Abu Bakar, Umar ikut macam tu lah kita ikut. Awak yang pandai pada Abu Bakar kan? Yang pandai pada Umar kan? Kan? Kita kena ikut mazhab Abul Hasan Al-Ash'ari kan. Dia mari bila kawan tu. Kan? Dia bukan pernah jumpa sahabat pun. Dan dia pun maknanya dengan riwayat yang sahih bahawa dia telah berpaling daripada akidah Ahlul Kalam jadi kepada akidah Salaf. Tapi depa ni tak boleh nak terima. Dia kata kalau hang kata macam tu Allah sama dengan makhluk lah. Kan? Kita kata Allah bukan sama macam makhluk. Macam sifat hidup lah. Sifat hidup bagi Allah Ta'ala tu. Allah bersifat dengan hayyun la yamut. Hayyun. Kamu hidup tak? Hidup. Tak sama sifat hidup Allah Ta'ala dengan sifat makhluk. Begitu juga sifat melihat, mendengar Allah Ta'ala tadi seperti mana yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan sama dengan sifat makhluk. Tapi kerana mereka ni kerana terlampau menyucikan Allah Ta'ala sampai mereka ni padam terus. Padam ni ta'til lah. Tolak terus sifat Allah Ta'ala tadi. Ataupun ubah. Kan? Habis tu dia kata kita balik. Nak kata macam mana? Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Macam mana nak kata? Tanya dia. Makna atas tu makna macam ni ke?
Ni bawah, ni atas. Jadi ke mana melekat ke? Dah, mana atas? Atas. Di pihak yang atas. Bukan melekat macam tu. Kan? Dia pun duk faham tu. Faham lah kepala otak dia tu. Tu cerita dia. Salah. Kan? Ubah perkataan dari tempat-tempatnya. Dan mereka sengaja melupakan sebahagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu Muhammad SAW sentiasa akan melihat pengkhianatan mereka. Dari mereka kecuali sedikit di antara mereka yang tidak khianat. Sedikit saja yang tak khianat. Lain khianat. Itu cerita dia. Kan? Ini habis. Cerita pasal hak sikit. Cerita pasal sikit kan habis. Kalau cerita pasal banyak pula, banyak ada lebih kurang 34 tempat, 36 tempat. Banyak. Di antara dia surah Al-Baqarah ayat 100. Dia nak tengok. Nak tengok di rumah ke nak tengok di sini? Ustaz menaraikan dulu. Okey. Tengok di rumah lah tu. Kan dia ada dua, tengok di rumah, tengok di sini. Dalam kereta tengok jalan. Tak tengok jalan habis. Ayat 100 Al-Baqarah, Al-Imran, ayat 110, ayat 110, Al-Maidah 103, Al-An'am 37, 111, Al-A'raf 17, 102, 131, Al-Anfal 34, At-Taubah 8, Yunus 36, 55, 60. 3 ayat Yunus. Yusuf 106, Yusuf 106. An-Nahl 75, 83, 101. Dapat tak? Dapat kan? Al-Anbiya 24, Al-Mu'minun 70, Al-Mu'minun 70, Al-Furqan 44, Asy-Syu'ara'u 8, 67, 103. Banyak ni. 121, 139, 158, 174, 190, 223. An-Namlu 61, An-Namlu 61, Al-Qasas 13, 57, 13, 57, Al-Ankabut 63, Ar-Rum 42, Luqman 25, Sabak 41. Surah orang Melayu baca malam Jumaat, Surah Yasin 7, Az-Zumar 29, 49, Fussilat
4. Banyak tu lah, banyak. Sebab banyak. Hak sikit dia sikit. Fussilat 4. Ad-Dukhan 39. Dukhan 39. Al-Hujurat 4. At-Tur 47. At-Tur wat-Turi wa kitabim mastur 47. Hak tu dia cerita pasal ramai banyaknya yang tak beriman, yang tak reti, yang tak belajar, yang tak berakal. Luqman Luqman 25. Dapat semua tak? Dapat no? Al-Anbiya tadi kan? 24. Ni bulan Ramadan ni kan. InsyaAllah lah kita duk baca Quran, kita sambil-sambil tadabbur ayat. Baca Quran kan. Buat kerja rumah macam cari tengok kan. Tu dia no. Ilmu dia macam tu. Allah sebut dalam Quran tadi. Itu. Baik, golongan habis kan. Golongan yang selamat banyak dimusuhi oleh manusia. Memang sungguhlah kan. Tengok Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, orang fitnah dia daripada dulu, kini, selama tak tahulah. Dulu dan kini lah maksud dia. Hak selamanya tu tak ada lagi. Kan? Orang fitnah dia masa zaman hidup dia dan selepas dia mati sampai hari ni orang duk fitnah dia. Orang kata kat dia ni macam-macam. Lah dia ni perangai dia ni cukup pemaaf. Kan? Sampai orang yang khianat dekat dia, orang tu memang khianat sungguh dekat dia, fitnah dia macam-macam sampai orang tu mati. Dia pergi rumah kawan tu. Dia kata, "Ya hangpa dah mati dah. Kalau hangpa ada apa hajat, ada apa-apa hajat hangpa cari aku." Kan? Tengok perangai dia kan. Dia maafkan orang yang telah menyakiti dia dan mengkhianati dia tadi. Fitnah. Orang fitnah dia macam-macam. Hak dia tak kata dalam kitab dia, dia pun kata dia kata. Kita selok kita dia tengok tak ada pun dia kata macam tu. Kadang-kadang dia ambil kata orang lain kata. Tulis dalam kitab dia. Dia pun kata dia kata. Kan? Macam kita lah kan dia ustaz kata kan. Ustaz kata dia terlena. Lepas tu dia kata dengar Allah kali tu ustaz kata tak boleh baca Yasin. Dia terlena hak mula-mula tadi kan. Ataupun dia terkhayal ke apa ke sikit, dia mata juga tengok. Tapi dia punya memori dah tak tahulah kan. Dia macam-macam fikir pasal urusan rumah tangga lah kan, urusan macam-macam urusan pekerjaan lah apalah kan. Jadi macam tengok kita tapi dia tak faham apa kita cakap pun. Kemudian dia sedar masa kita kata tak boleh. Kan? Pasal apa tak boleh? Dia tengok Yasin tak boleh. Ustaz tu kata Yasin tak boleh baca. Tambah pula baca lah kan dia tambah. Ustaz tak kata pun. Macam tu. Jadi bahaya kan. Dan difitnah dan dilecehkan dengan gelar dan sebutan yang buruk. Kalau dia perlis sana dia panggil apa? Orang yang nak beramal dengan sunnah dia panggil apa? Dia perlis. Siapa ada orang perlis ni? Tak ada orang perlis no. Sebab perlis ni kecil, orang dia tak ramai. Dia pun kata kan, kecilnya perlis ni, panjat pokok nyok paling tinggi tu, tengok nampak semua perlis, dia kata. Oh lah. Dia kata macam tu kan. Dia kata kecilnya perlis ni, kalau hang panjat pokok nyok paling tinggi sekali, hang nampak habis perlis semua, dia kata. Kalau hang tak nampak tu kedah lah. Ataupun siam. Kan? Tu dia, ada cerita dia. Kan? Maknanya dia panggil kaum apa? Kaum muda. Syok lah orang panggil kita muda kan. Dia tu muda kaum muda. Tambah lagi satu kena hak boleh kat orang pada belah-belah ni panggil pula kaum mudah. Ada orang tua tu dia kan, dia kata kat saya depa ni perlis ni pupuk ni kaum mudah sungguh. Pasal apa pak cik? Yalah depa tanam orang macam tanam kebau. Pasal apa tanam orang macam tanam kebau pak cik? Tanam-tanam balik. Macam tu lah. Puak ni mudah lah depa kaum mudah. Kaum mudah. Lah Nabi kata ad-dinu yusrun. Hadis Al-Bukhari kan. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. La yushaddad din ahadun illa ghalabah. Tidak ada orang yang buat payahlah agama ni melainkan dia jadi susah. Sampai ambil sembahyang ayat atas muka ni tak boleh terangkat. Mau terangkat ke kena ambil lain ayat tu, kira ayat mustakmal lah. Apa hang jadi payah sangat ni? Hak ambil ayat sembahyang banyak ni tu betul lah ni betul lah kan.
Tapi sampai kena ambil tu, kena tak tu jangan duk angkat dah. Tanya. Kan? Tanya. Kalau terangkat tak kira dah basuhan tu. Lepas tu pula kalau ambil wuduk ni kan, ayat basuhan pertama tu jangan pergi mercik masuk tang tu. Mercik tentu tak kira dah. Ambil dia. Ni ajak orang jadi was-was. Saya belajar di satu pondok tahun 91. Belajar sekolah pondok. Tak usah cerita tak mana. Saya pergi depan mai serang saya habis. Kan? Dia ajak orang jadi was-was. Sekalian saya aku jadi was-was. Sembahyang ni tuan-tuan dah ambil wuduk was-was, sembahyang lagi lah was-was. Doa tahi tahi apa? Cicak. At-tahiyatu lillah, at-tahi. Kan? Dah ambil wuduk was-was dah kan? Ni saya alami sendiri benda ni. Kita mengaji sebab apa? Dia jaga. Hang kena jaga ambil wuduk, jangan pergi mercik pada ayat yang pertama, jangan mercik pada ayat yang kedua tadi kan. Sampai kepada tahap was-was yang teruk. Orang tadi ada seorang budak, dia duduk di pondok 10 tahun dah mengaji. Masuk dalam masjid dia tak pijak kaki rapat ke lantai. Pasal apa? Pasal apa? Pasal apa agak-agak? Teka-teka kan, pasal apa? Takut terpijak tape cicak ataupun bekas tape cicak. Sampai macam tu sekalinya tahap was-was yang mereka ajak tadi kan. Jadi kalau orang baru masuk Islam ke, kan? Orang baru masuk Islam kan, dia tengok Islam ni payah macam tu sekali kan. Belajar akidah ni wujud artinya ada, lawannya tiada. Mula-mula ada, lawan-lawan tak ada. Tak mau. Maka ni bukan benda ni kan. Jadi Allah was-was sampai macam tu sekali. Jadi makna bila kita belajar ilmu hadis ni, belajar hadis yang nabinya wuduknya caranya begini kan. Hadis Uthman bin Affan radhiyallahu anhu tu kan, cukup ringkas, mudah ajak ambil wuduk tadi. Uthman tadi dia ajak, dia kata fada'a biwudu'in, panggil bekas wuduk, satu bekas kita panggil itulah. Apa cetong ke apa benda tu kan. Gayung apa ke? Cedok apa kan? Tak itu dia basuh tangan dia 3 kali. Kan? Basuh tangan 3 kali. Masukkan kanan dia ke air tadi, ambil basuh muka tadi kan, sebelah tangan. Mudah. Lepas tu basuh tangan hingga ke siku kan. Lepas tu sapu air ke kepala, seluruh kepala, ke telinga dan kaki. Hadis tu senang kan. Jadi maknanya begitu. Tak dia cerita bekas tengah dia air mustakmal masuk dalam tu kan. Jadi maknanya dia ke arah banyak supaya orang jadi kita terlampau. Sebab apa? Sebab ustaz beritahu ambil wuduk tak kena, tak sah mayang. Tak sah mayang, masuk neraka. Masuk neraka. Dia duk fikir tak masuk neraka tu. Ada seorang hamba Allah depan mata saya ni, dia ambil wuduk sembahyang Jumaat di pondok tu tahun 91. Saya duk nampak lagi lah, memori tak hilang lagi lah. Kan? Saya duduk sini dalam masjid tu, imam Tok Bilal tak azan lagi waktu zuhur, waktu Jumaat. Azan pertama belum lagi. Dia dah mula ambil wuduk kat kolam tu. Seorang-seorang dia. Dia tak ambil kolam wuduk, kolam ramai-ramai. Ada satu kolam bawah pokok mangga tu, tak tahu lah pokok mangga tu ada lagi dah. Dah 20 tahun lebih dah kan. Tapi memang ada pokok mangga tu. Dia ambil wuduk, basah baju ni, baju Melayu dia pakai. Lepas tu buang pula baju, tanggal baju ni sangkut di pokok mangga tu, ambil lagi wuduk. Sampailah azan pertama, azan kedua tu imam naik mimbar, tu imam turun mimbar, tu imam nak takbir Jumaat, baru dia siap ambil wuduk. Ini ustaz bukan cerita, bukan reka, ni bukan ustaz reka. Ni saya nampak sendiri dengan mata saya, bukan orang cerita kat saya. Tahap was-was. Tu imam bila nak takbir baru dia siap ambil wuduk, main sembahyang sebelah saya pula. Allah. Doa. Nak bagi kena makhraj tu lagi sembahyang tak sah. Allah. Hu kan. Hu kat sini kan. Akbar. Wah, Arab tak susah baca macam tu. Saya sembahyang memang tak khusyuk dah ke Jumaat tu. Kan? Lepas tu pula dia tak boleh nak baca Fatihah, tak boleh. Lagi imam tak rukuk, dia tak boleh baca Fatihah. Bila imam mula nak rukuk dia, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, bolin Allah, baru boleh rukuk. Susahnya nak beribadat pada Allah Ta'ala tadi kan. Susah tengok. Sembahyang zuhur ni saya kata lah di masjid tu, bunyi hubungan lebah.
Sebab apa? Nak baca Fatihah bagi telinga kita dengar. Kan? Tu pengalaman saya tahun 91 mengaji pondok. Alhamdulillah lah, Allah Ta'ala bagi hidayah kat kita apa semua kan. Kita pun lekat juga was-was tu. Kan? Cerita banyak tu soalan, tapi tak kan, tapi satu di antara sebahagian dan banyak lagi cerita yang melucukan pasal was-was ni. Tak seorang tu dia mandi wajib, dia selam dalam kolam tu. Ustaz Rika? Tak Rika tak tahu, Allah alam. Saya cerita tu 91 lah ni, tak akut kan, tak akut. Wallahu alam, saya tak pernah pergi pondok tu kan. Pernah pergilah 5-6 tahun lepas, pernah pergi melawat tengok pondok. Pondok aku duduk ada lagi no. Kan, tu dia. Pondok saya duduk tu lah, pondok kecil ya. Di mana? Rahsia saya. Rahsia saya. Itu. Baik. Ni dia duduk rakam ni masuk YouTube mana, dia duduk tengok dia dia ni kan. Dia kata kat kami gini ya. Tak tahu siapa saya kata kat siapa, dia siapa pun tak tahu. Allah Ta'ala Maha mengetahui lah. Dan ceritanya saya pun juga termasuk di kalangan al-waswasun kan. Itu dia orang dulu. Jadi bila kita dah belajar hadis, Nabi cerita pasal hadis gini kan. Jadi kita buat ibadat puas. Dia orang was-was ni orang yang tak puas. Dia tak puas. Basuh muka 3 kali tak cukup lagi. Padahal muka dia besar sangat, bukan besar talam tu. Kecil lah muka dia. Tu. Nasib mereka seperti nasib para nabi yang dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal ins wal jinn. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh dari golongan syaitan, manusia dan jin. Bila sebut syaitan ni, sama ada syaitan daripada manusia dan syaitan daripada golongan jin. Kalau syaitan manusia ni kita kenal dia, kita boleh lari pada dia. Jin kita tak nampak dia. Kan? Kita tak nampak dia. Bila kita tak nampak ni lah susah sikit kan. Bukan susah sikit, susah banyak lah. Tak boleh buat apa melainkan kita kena minta tolong pada Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Baca surah Al-Baqarah dalam rumah kita. Baca Al-Quran dalam rumah kita. Jin-jin jahat ni tak seronok lah benda-benda tu. Tapi kalau duk berkaraoke di rumah kan, duk okey ya. Tu rumah dia lah. Kita masuk rumah bismillah pun tak baca, salam pun tak bagi. Dia kata hari ni malam kita ada tempat tidur. Sungguh ada hadis tu. Kita masuk rumah tu masuk macam tu ya. Salam pun tak bagi, bismillah pun tak. Masuk, dia bagi tunggu depa, duk tunggu beratuk lah. Nak tengok dia nak kata apa dah, tak kata apa, boleh. Malam ni ada tempat tidur, ada tempat makan. Dinner kita di sini malam ni, dia kata. Kan. Langgah pula tangan kiri. Minum. Buka-buka peti minum tangan kiri pula. Bismillah pun tak. Memang rumah tu jadi rumah puak-puak tu sama lah. Kongsi dengan mereka. Sebab tu jadi serabut habis rumah tangga tadi kan. Bagi salam tu kalau tak ada orang tahu, tak ada orang bagi salam. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Salam kat atas diri kita sendiri lah. Dan para malaikat dan jin-jin yang bagus lah. Kuku ada jin yang bagus mai tumbang rumah kita. Tapi jin bagus dia tak masuk rumah orang macam tu kan. Dia macam tu cerita dia. Hajat ni hajat ramai pada hak baik tu cerita dia, masalah dia kan. Bagi salam tadi. Bismillahi walajna bismillahi kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna kan. Masuk assalamualaikum, masuk rumah kan. Bagi salam pada orang dalam rumah tadi. Keluar pula baca doa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Baca doa keluar rumah tadi kan. Supaya apa? Supaya kita terpelihara dalam perjalanan bersemua. Naik kereta pula bismillah. Start enjin. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. La haula wala quwwata illa billah kan. Betul, zikirlah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Sedap-sedap sampai dah yayasan taklim. Kan? Betul kalau naik pasang terus apa nama ya? Nanti cek balik. Saya ingat. Kan? Cek balik insya-Allah.
Tak ada orang yang tengah tak ada dalil ke? Saya pun dah confuse, insya-Allah saya balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan? Ataupun assalamualaikum. Assalamualaikum ya kan? Assalamualaikum. Kita duduk dengar selalu tu guru tak cakap mungkin hak mengaji pondok lu kot. Orang mengaji pondok tak betul ke ada kata kan. Okey insya-Allah. Tak apa masalah, kita cek balik insya-Allah kan. Ataupun dalil tu memanglah tak assalamualaikum tu memang jelas kan? Itulah nak pastikan kesahihannya. Ilmu tu tidak ada pada saya sekarang. Ilmu tu dalam kitab sekarang. InsyaAllah kita keluarkan daripada kitab, kita bulan dada kita insyaAllah. Kan? Maknanya bulan Ramadan tak tahulah ada kelas ke tidak kan? Ada kan? Tak jadi alasan untuk cuti Ramadan ni kan. Cumanya Ramadan ni kalau Imam Malik ditutup habis kelas dah. Kan? Dia nak baca Quran, dia nak khatam Quran semua kan. Tak masalah apa. Belajar apa? Tak ada masalah apa. Kalau kita orang nak mengaji, orang nak baca, kita datanglah, tak ada masalah apa. Bukan kita yang bawa kereta, kita bawa kita. Kalau kita bawa kereta tu, kita kena bincang lain lah. Kan? Ni kereta yang bawa kita kan. Kita cuma tekan kelas, kita apa nama, bubuh gear 1, 2, 3 yalah. Tu dia, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan. Cuba tak tahulah, wallahu alam. Cek balik tengok ustaz pun dah kelabu, bukan tekak kelabu, gelap tu tak nampak. Salah dia. Baik, insya-Allah kita dah sampai di penghujung dia. Rasulullah SAW dan misalnya sampai itulah insya-Allah nanti sambung ataupun kita baca habis tinggal nombor 3 tu. Rasulullah SAW misalnya ketika mengajak kepada tauhid, oleh kaumnya beliau dijuluki sebagai tukang sihir lagi pendusta. Ini rujuk surah Al-Mudaththir, surah 74 ayat 18. Surah 74 ayat 18 rujuk sebalik. Padahal sebelumnya mereka memberi baginda julukan As-Sadiqul Amin, yang jujur lagi terpercaya. Maksudnya jujur lagi amanah lah, kan? InsyaAllah. As-Sadiq ni, Sadiq ni jujur lah, Amin amanah lah, kan? Jadi insyaAllah kita berhenti di situ. Jumpa lagi lah insyaAllah di minggu dan hari yang hari yang sama insyaAllah. Ada soalan? Tak ada apa ya? Tak ada insyaAllah. Itulah dia apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah silap, kan? Silap maklumat, silap fakta, itu kesilapan saya sendiri. Kalau ada siapa tahu saya buat silap, tolong betulkan, kan? Maksudnya insyaAllah aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.